kita revise balik apa yang saya kongsikan yang ini ya. Dekat ni, bagi mereka ikut sesi ada faham apa yang kita ceritakan semuanya dekat sini. Mana kita punya ni? Ni nanti ambil dekat Discord sana. Ni. Yang positif US dollar ada faham dah, terbalik. Itu je. Tak payah nak buat banyak sangat nota. Okay, nota ni kira complete lah. Mana dia punya save ni? Okay. Tak tahu, nanti saya editkan biar dia nampak terang sikit. Guna foto editor nampak terang sikit. Kecil sangat ni. Ataupun saya breakkan 3 page. Break ataupun 1, 2, 3, 4, 5 page. Checkmate. Kita nak supaya dia tinggal itu je movement dia. Tak ada banyak sangat probability. Pada waktu ni dia naik, boleh turun, boleh apa, boleh kan. Okay, now kita revise sikit apa yang kita dah cover. Basically, dalam sistem 3711, model pasaran market dynamic, kita rangkumkan kesemua kaedah analisa ini. Semua, keempat-empat kaedah analisa kita pakai. Kita bukan hanya membuat fundamental. Kita juga melihat sentimen. Apa beza dua ni? Inilah dollar dynamic. Inilah yen dynamic. Faham? Sentimen yen. Sini US dollar. Kita rangkum, kita dalam sistem 3711 dia pasuk semua ni. Sebab tu kalau anda cuma saya technical, tak dapat. Ini cuma merupakan Elliott wave. Ini merupakan sequence. Sequence tengah-tengah. Sequence tengah-tengah ni. Ya, kita ambil kepada korelasi. Korelasi kita lihat dua, antara instrumen dan korelasi daripada sudut structure. Dua tu kita tengok. Berkaitan movement instrumen. Jadi dalam, nampak sistem 3711, model pasaran market dynamic, kita mengambil kesemua kaedah analisa ni. Di mana apa yang betul kepada kita adalah price. Price menceritakan segala-galanya. Faham? Satu, FOMC ke, CPI ke, inflation ke, NFP ke, apa ke, mana Ustaz Jebeng? Kita cerita naik 50%, Ustaz mana Ustaz Jebeng? Ustaz Jebeng, cucur letak bawah lu. Mana Ustaz Jebeng? Ustaz Jebeng, kita kalau Ustaz ikut bulan berapa? Bulan 9 ke bulan 10 macam tu kan? Ustaz ikut sesi kita kan? Bulan 9, bulan 10, bulan 8, saya tak ingat. Atirah dalam masa ni juga 8, 7 tengah tahun. Betul Atirah? Kita cerita pasal bulan 12 FOMC nak naik 50 base point tu masa ni. Betul tak? Bulan 9. Kita cerita pasal FOMC nak naik rate bulan 12 masa ni kan. Betul tak? Bulan 9 kita dah cerita dah. Macam mana kita tahu? Bukan saya tahu. Dia bagi tahu. Saya tak tahu. Oh, hebat. Tak ada hebat. Dia bagi tahu. Kita ikutlah. Dia bagi tahu macam tu. Kan? Dalam projection dan apa kita nampak dekat Fed Fund punya futures. Kan Akmal? Bukannya baru malam tadi, oh malam ni naik 50 poin ke tak? Tak ada. Tak ada. Kita dah cerita benda tu sejak projection material tu keluar. Ya? Bulan 2 nanti naik berapa banyak? Dah boleh tahu dah.
Nanti kita cerita benda tu. Kita nak cerita benda ni. Kalau tak sampai cerita kiamat. Macam semalam dah tengok cat takut. Ini aku lukis perang dunia ni. Ngeri lah. Sebab tu saya faham. Saya dah ceritakan semalam kan. Kenapa kita duk lukis ke atas tu? Dari tahun lepas. Cerita Interstate. Tak ada. Kalau nak tahu cerita Interstate tu dari tahun 2009 sendiri. Masa tengah buat benda ni. Kita masukkan semua tu dalam ni. Fundamental tu penting tak? Fundamental kita diceritakan oleh chart. Macam mana kita nak tahu fundamental? Polisi tu. Dia dah bagi tahu dah polisi dia nak buat apa. Orang duk sibuk. Naik rate tak rate. Mana naik rate? Dia dah bagi tahu dia nak naik. Itu je. Kalau dia tak naik, itu something kita tengok. Apa hal ni kan? Data-data pun tunjukkan dia ke arah tu. Di situlah kita melihat kepada tiga perkara. Dia tak ada cerita hebat. Dahsyatlah mata tahu. Tak ada. Dia ni benda ni. Apa dia nak buat tahun depan, dia dah bagi tahu. 2023 ada 3 lagi kenaikan rate. Tak banyak orang cerita benda ni, tak ramai. Kan? Anda pula cerita tengok Public Bank, JP Morgan, dia kata 25 je. Tak ada. Kita ikut bank negara. Bank negara dia kata apa? Itu je. Bank-bank tu pun trader juga kan. Dia orang pun trade. Sama je. Semua ni saya link dia ada tak? Kalau tak ada link, minta Kimi tu. Minta kat Discord. Saya letak dekat sini. Link benda-benda ni. Bukannya baru cerita malam ni FOMC. Mana? Orang trade benda ni sekarang. Sekarang orang trade. Sebab tu lah indeks tu kita jangka ke bawah, dolar tu ke atas balik. Ya. Tu. Jadi dalam pasaran ni anda nak fahamkan fundamental, anda nak fahamkan sentimen, anda faham 3 perkara ni. Dia dah lama rancang. Kita je lalai kan. Anda fahamkan 3 ni. Yang pertama adalah liquidity. Yang kedua adalah untung. Yang ketiga rugi. Tu je. Di sinilah kita melihat faktor fundamental. Kecairan ni ditentukan oleh jumlah kredit dalam pasaran. Buyer dengan seller masuk tak? Seimbang tak? Equilibrium tak? Dalam pasaran, kata kunci dia adalah keseimbangan ataupun equilibrium. Faham? Ini kata kunci dia. Equilibrium. Macam mana nak spelling? Betul lah. E-Q-U-I. U saya macam apa? Equilibrium. Pernah dengar perkataan ni? Saya nak spelling pun nama tak tulis dia. Equilibrium. Keseimbangan. Buyer, seller. Kenapa tu penting? Anda beli saham. Lepas tu nak jual tak ada pembeli. Anda nak jual kepada siapa? Faham? Anda letakkan, bagi tahu kat broker anda. Macam kita guna CFD lain. Kalau guna CFD. Tapi kalau anda pegang share, kan, anda jual kat market, tak ada orang nak beli. Tu macam mana, tahu tak macam mana harga tu bergerak dalam market? Katalah anda pegang saham Apple, contoh. Anda beli pada harga 150. Contoh saja. Anda bagi tahu dekat Remiser, contoh saja. Ni real share. Anda bagi tahu kat Remiser anda nak jual pada harga 200. Price dekat market pada masa tu 190. Belum sampai. Okey. Jadi apa yang Remiser anda akan buat adalah dia akan bagi tahu, dia akan letakkan dan listkan share anda untuk dijual ataupun offer kepada market. Tu perkataan offer pada harga 200. Masa tu harga dekat market 190. Tiba-tiba kan di antara 190 ke 200 ni tak ada seller. Tak ada orang lain jual. Cuma saham anda aja ada. Ada orang membeli pada harga 200. Gap price ke atas 200. Itu gap. Betul?
Cari bank negara pun. Semua ada kat situ. Bila transaction berlaku, itu yang tunjuk kat chart. Berapa harga dia sekarang? Oh tadi, macam siapa kat sini pernah jual rumah? Siapa kat sini pernah jual rumah? Kalau anda nak jual rumah anda, okay, ni rumah anda. Ini lukisan saya. Rumah panjang lah. Panjang rumah anda. Okay, panjang rumah dia. Okay. Rumah anda beli, nak raya beli. Lepas tu kan, anak seorang, bini seorang, 3 orang dalam rumah. Rumah panjang, rumah besar, rumah panjang, rumah besar. Anda nak jual rumah tu. Macam mana anda nak tahu value rumah anda? Anda kena cek last transaksi untuk properti seperti anda dengan tanah, dengan bangunan dia yang lebih kurang. Tak apa. Perfume pun sama. Anda akan tengok berapa harga lebih kurang. Yang lain-lain buat berapa harga kan. Jadi apa yang anda cuba buat adalah anda akan try untuk offer tinggi sikit. Kalau ada transaksi berlaku dan permintaan naik dan ada pembeli, sebabkan kawasan tu masa last transaksi dulu tak ada jalan dia jalan tanah. Tiba-tiba ada jalan batu. Mungkin properti kawasan tu naik lagi. Lebih ramai orang berminat. Jadi mungkin harga naik. Jadi kalau rumah anda terjual pada lebih tinggi, jadi properti kawasan tu akan naik, lebih naik. Jadi itu dalam chart. Sama. Rumah monopoli. Hijau. Saya beli, belum pernah jual. Okey, jadi itulah kecairan di mana transaksi boleh berlaku. Ada pembeli, ada penjual, keyakinan kepada polisi. Ini yang policy maker nak. Policy maker ni adalah kerajaan yang mengawal fiskal. Dan bila fiskal kita kuat, pelabur masuk, GDP makin naik, peluang pekerjaan, political stability, polisi punya stability. Itulah benda-benda dia. Okay. Itu daripada sudut kecairan. Intrinsic factor lain-lain kan. Rumah tu ada pocong, turun harga. Itu intrinsic. Dalaman. Kan? Buka store ada pontianak, kuntilanak. Habis. Harga dia menambung. Betul? Itulah faktor-faktor dia sama lah. Jadi, apa yang policy makers cuba buat, dia terdiri daripada 2, iaitu fiskal untuk kerajaan dan monetary, bukan Facebook. Fiskal untuk kerajaan dan monetary oleh bank pusat, bank negara. Memastikan kecairan pasaran berada pada tahap optimum. COVID-19, kerajaan buat apa? Dia turunkan cukai, contohnya dia tambah dia punya fiscal spending, tambah bajet untuk projek ataupun bagi helikopter money kat orang. Itu contoh dia. Kecairan pasal duit pun ada, orang berbelanja, ekonomi naik. Itu contoh dia. Bank pusat turunkan kadar faedah supaya liquidity, kredit dalam pasaran lagi murah. Kan, pinjaman makin murah. Jadi bila orang suntikan dana, suntikan duit. Ekonomi kuat. Dan dia kena start turunkan kecairan. Kenapa? Kalau tak, perbelanjaan yang berterusan naik, menyebabkan supply mula menurun, menyebabkan inflasi. Itulah benda-benda dia. Jadi untuk faktor-faktor ni, kita lihat kepada US dollar. Sebab dia duit yang paling banyak. Sebab bila kita bercakap dari polisi, apa semua ni, yang nombor 1 dalam pelaksanaan polisi adalah kadar faedah, interest rate. Jadi, bila kita cakap mengenai wang, pulangan kepada wang, basically adalah kepada interest rate. Selain daripada itu, kita juga akan melihat kepada bond. Kalau US ni ZN. Ini saya tak tekankan sangat sebab kat XM dia tak ada instrumen dia. Jadi saya tak dapat nak tekankan sangat. Tapi kalau insya-Allah kalau ada, anda bagi tahu kat XM, saya minat nak trade bond futures. Kan? Kalau ada, saya minat.
Anda minat untuk nak trade ETF. Macam kita orang ni tak dapat nak buat apa. Anda semua ni customer. Jadi anda bagi tahu dekat mail. Anda bagi tahu dekat live chat. Boleh tak masukkan ETF? Kan? Boleh tak masukkan bond futures? Ada banyak. Kalau ada banyak bond futures ni, saya boleh tunjukkan kepada anda seter. Ini lagi cantik. Seriously. Daripada sini, anda boleh tahu AU, NU, apa semua tu. Kora, apa semua tu lah. Tak apa. CAT. Kan? Ingat, kalau interest rate negara tu, perbezaan dia lebih tinggi, bisikkan bos, tak payah. Tak payah. Anda semua, sebab dia orang akan hantar kepada ni, ZN chart. Tak, jangan ZN je, Sundi. Semua ni, semua. Bond futures. Sebut bond futures. Bond futures. Dia tak ada tunai, dia ada bond futures. Ya, ataupun even kepada ETF. Ni paling, dua ni cantik. Ni kalau mereka yang trade saham, ini wajib ada. Ni wajib tahu. Even ETF kepada komoditi. Ada ETF gold sahaja. Kan? Sekarang ni dah mula-mula kenal saham kan? Jadi lepas ni anda semua dah satu Malaysia saya tengok orang cerita Barrick. Dulu tak ada orang cerita Barrick. Baguslah. Kan? Anda semualah viral kan? Ramai yang cerita Barrick. Tiba-tiba orang tanya saya, "Bang, Barrick boleh beli tak?" Tiba-tiba. Seronok pula. Dari mana dengar? Tadi ada orang cerita, abang ada cerita pasal Barrick. Allah. Ikut sesi je. Okey. Di sinilah kita menceritakan mengenai US dollar. Di mana faktor kecairan. Pulangan. Ini lebih, bila kita bercakap mengenai pelaburan, bila anda melabur, ya, anda sentiasa fikir pasal duit. Sundi tu memang pembaris terus. Rosdi, Sundi tu pembaris terus, pembaris lurus. Klien request ETF dan bond. Baguslah, bagus. Baguslah kan. Untuk saya tu, saya tak kata saya, tapi lebih ramai orang buka mata. Baguslah. Okay. Now, ini tadi pasal US dollar. Yang bawah ni, pulangan dan risiko. Betul sendiri. Jangan tahu gold je, tahu trade gold je. Ada banyak lagi. Minyak je, oil futures. Malam-malam main 5-6 poin. Tak ada. Kan, beli saham dia. Beli waktu dia betul-betul tengah diskaun. Tunggu naik. Simple. Kan, anda boleh turunkan leverage. Anda boleh besarkan portfolio. Besarkan dengan aset pelaburan. Bukannya akaun dagangan besar. Itu risiko yang besar. Terbalik. Bila akaun aku besar nanti, bolehlah aku ambil 1-2% je. Sekarang ni depo 50. Sampai bila nak buat benda tu? Kan? Memang tak. Lepas tu dia tekan. Cantik. Lepas tu kata trading. Bukan trading dulu. Saya direct beritahu, itu bukan trading. Kan, ada $50. Nak buat berapa? Tekan. Tak apa, nanti MC depo lagi. Yelah. Tak apa bezanya dengan ada duit beli nombor. Tak ada beza pun. Buat portfolio. Turunkan anda punya risiko. Nak terasa. Nak marahkan saya. Tapi salah tak apa saya sebut. Fikir. Okey. Pulangan dan risiko. Ni adalah berkaitan banyak dengan perasaan ataupun sentimen. Di sinilah kita melihat kepada faktor yen.
Inilah asalnya kepada market dynamic. Daripada sudut cerita Fandi inilah cerita dan juga sentimen inilah kita bermula mengenai market dynamic. Anok. Faham? Daripada sinilah kita cerita pasal fundamental market dynamic. Pulangan, hasil, of course, kerugian. Sebab bila kita bercakap mengenai pulangan, greed and fear, tamak dan takut. Okey? Di situlah. Sebab itu bila anda nampak yen punya move, sama ada dalam negatif yen ataupun positif yen, yen ni adalah inverse kepada risk, risk on dengan risk off. Belum. Tahun depan kita start sesi marah-marah. Hujung tahun ni kita slow sikit. Kita direct to the point. Bila kita nampak move yang berkaitan dengan perasaan, move dia extended. Itu sebabnya movement dalam yen adalah lazimnya movement motif. Dekat indeks, dekat yen pair, even dekat dollar pair. Tetapi dollar pair slow sikit berbanding dengan yen pair. Okey, inilah cerita tema. Inilah benda-benda dia. Tema pasaran Ukraine lah, FOMC lah, apalah kan. Orang bukan trade fundamental. Bila anda kata anda trade fundamental, anda bukan trade fundamental. Anda sedang trade sentimen. Fundamental tu bila polisi itu bertukar. Ke arah polisi itu jangkaan market kepada apa Fed buat, itu sentimen. Tu kadang-kadang kita tengok orang, saya trade fundamental, Fed nak naik rate. Fed tak nak naik rate. Macam ni. Ni maksud saya. Bukannya anda trade fundamental, anda trade sentimen. Tengok. Mana nak pergi balik belakang ni? Sini lah. Okey. Ni dot plot dia. Lama-lama takut suara hilang. Apa benda pula ni? Update dia ada macam-macam window. Dia update, baru update baru buka benda ni. Okey. Ni dinamakan dot plot. Macam mana nak besarkan dia? Okey, dia besar dia. Ni adalah jangkaan. Ini anda nak tahu GDP US macam mana, semua dah cerita kat sini. Pada tahun 2022, bulan 12, kuartal keempat, GDP dijangka macam mana. Ni semua ada. Dan diorang ni mengundi. Ni dot plot. Bukan saya yang bagi, bukan JP Morgan bagi tahu. Ini Fed bagi tahu. FOMC yang bagi tahu. Dan berapa ramai yang menjangkakan untuk target range untuk kadar faedah. Ini semua. Malam tadi kenaikan sebanyak 50 mata kan. Ni semua dia orang mengundi 50 mata. Ni undi. Satu titik ni satu undi. Satu undi. Nampak? 2023 ada yang mengundi 2 orang ni nak naik lagi banyak. 2 orang ni yang nak cuma 2 kali. Kebanyakannya majoriti dia mengundi 3 kali. Untuk kenaikan rate. Ni 4 kali. Ni 5 kali. 25. Maksudnya 1.25. Ini sebanyak 50 mata asas. Ni dah bagi, ni dah dot plot ni. Katalah inflasi naik lagi. Ini undian pada bulan 3 nanti akan naik lagi. Faham tak? Ni akan banyak ada yang mengundi kat sini. Itu dia sentimen. Anda bukan trade fundamental. Fundamental bila dia menukar polisi tu.
Anda sedang trade jangkaan kepada dia orang nak mengundi apa. Bukan dia je. Bank of England ada nampak 900, 810. Inilah benda dia. Undi dia. Ada juga kat sana. Bank apa dulu New Zealand je tak. Dia punya governor kata dia seorang je. Lepas tu tak ada dah. Masuk O tu tak ada. Yang dulu tu apa nama dia? Yang pakai ciri mata tu. Yang tua dulu. Kalau nak tahulah. Tu baru cerita fundamental. Anda sedang trade sentiment, bukannya trade fundamental. Oh, Fed nak naik rate. Dia dah bagi tahu kat situ. Nampak? Faham tak benda ni? Ni ada dua orang menyatakan 2023 rate cuma naik 2 kali. Kebanyakannya mengundi untuk naik 3 kali. Ataupun kepada 5.25. Ini kepada 5%. Rate malam tadi berapa? 4.50. Ni kita cerita fundamental. Kita cerita fundamental guna data. Mana dapat data dia? Website dia. Okey. Ini pula 5 orang ni, 1, 2, 3, 4, 5, mata saya nampak betul. 5 orang. Menyatakan bahawa rate akan naik 5.50. Tak ada, tak ramai tahu. 4 kali. Kenapa 4 kali, 2 kali? Ini satu rate adalah 25. Tu yang dalam keadaan biasa. Ini pula 5.75. Dua orang tu siapa yang hawkish sangat ni? Katalah CPI, NFP mencanak. Anda rasa dia orang mengundi macam ni lagi tak bulan 3? Dia orang akan mengundi lebih bagus, lebih tinggi. Itu boleh menyokong lagi US dollar, itu boleh menyokong pasaran saham jatuh. GDP bagus, ini naik. Sebab market ready. Nampak? Ni dia. Print out benda ni. Dapatkan dekat Fed tu. Bukan saya bagi tahu, dia bagi tahu. Inilah dot plot. Dot plot. Anda tengok baca-baca dekat Forex Live dot plot. Anda tengok Mel ataupun Jawahir dalam ni, XM punya ni sesi dekat XM punya website, dot plot dinaikkan apa semua. Inilah dia. Jangkaan apa yang dia orang akan buat. Perlu tak benda ni? Bagus untuk tahu. Bagus untuk tahu. Kita lihat benda ni daripada chart. Chart cukup, tapi kita masukkan semua ni dalam chart sendiri. Kalau nak tahu asas kepada market dynamic tu adalah benda ni. Saya kaji benda ni, itu yang saya bandingkan dengan chart. Bandingkan dengan chart. Bila dot plot start naik, US dollar. Index start, sama ada dia naik dalam apa? Diagonal lekuk 1, dia tak dapat buat lekuk 3. Tak salah tengok chart saja, tapi kalau anda faham benda ni lagi bagus. Itu je dia. Inilah dot plot. Kau nak faham dot plot. Okey, itulah kalau anda tengok apa benda dot plot. Itulah ni. Ni semua apa dia punya jangkaan kepada ekonomi, semua ada dalam ni. Dia dah bagi tahu GDP untuk 2023 tu year on year tu. Adakah on track ke tak? Jadi 2023 ni mana dia? GDP. Real GDP 2023 sekitar sini. Mana 2023? Inilah 0.5. Inilah benda-benda dia dah letakkan. Berapa orang mengundi banyak tu dan seterusnya. Semua ni ada dalam ni. Everything. Itu yang minit mesyuarat semua tu semua ada, lebih detail lagi. Semua ni ada dalam ni kalau nak tahu.
Everything ada dalam ni. Okay. Jadi saya mudahkan. Saya kata jangan trade fundamental. Anda tak pernah pun trade fundamental. Anda trade sentiment. Dulu rajin lah. Dulu rajin. Sekarang ni malas lah. Saya terangkan macam ni je. Sebab saya nak... Apa guna dia dalam trading? Ada gunanya. Tapi kita mudahkan. Kita lihat dalam chart. Okey? Di sinilah kita melihat kepada faktor yang menggerakkan pasaran. Kita melihat daripada sudut korelasi structure. Momentum structure. Level FIBO. Dia tak habis lagi. Biarlah dia gerak dulu. Kita tak dapat nak tahu, nak pandai semua. Tak dapat. Okey, jadi korelasi asas, benda-benda ni lah, tak apa. Di sinilah kita memahami pasal structure. Apa beza motif dengan lain-lain punya structure impulse? Impulse terdiri daripada dua jenis. Impulse, sama ada diagonal ataupun motif. Impulse ni dia ada syarat yang khusus. Lekuk 2 tak boleh bawah 1. Tak boleh. Lekuk 3 tak boleh paling pendek. Lekuk 4 lekuk 4 lekuk 4 tak boleh masuk 1. Okey? Tak boleh masuk balik lekuk 1. Lain daripada tu apa lagi? Lekuk 3 tak boleh paling pendek. Ni syarat-syarat asas. Okey, dalam diagonal. Dalam diagonal, lekuk 4 boleh masuk 1. Itu je yang dilanggar. Lain dia kena ikut. Okey. 2 tak boleh bawah 1. 3 tak boleh paling pendek. Tu dia kena ikut. Diagonal. Untuk motif pula, syarat dia lebih asas, lebih khusus lagi. Lekuk 3 kena sampai 1618. Ni wajib. Daripada lekuk 2, 3. Daripada lekuk 1, 2. Maksudnya lekuk 3 ni, panjang dia lebih daripada lekuk 1 sebanyak 61.8%. Tu je maksud dia. Ni lekuk 1. Lekuk 1. Lekuk 3 tu kena panjang daripada dia sebanyak 61.8%. Itu maksud dia. Lagi panjang. Ataupun lebih. Itulah maksud FIBO extension. Kalau dia 100% sama panjang. Tu motif. Lekuk 4 tak boleh retrace lekuk 3 50%. Dia boleh sama tapi tak boleh lebih. Ya. Lekuk 5 kena ada divergence. Itu untuk motif. Okey, dalam impulse juga, ya, kita ada syarat-syarat tertentu untuk FIBO. Lekuk 1, lekuk 2, lekuk 3, lekuk 4, lekuk 5. Lekuk 2, target adalah paling kurang 38.2. Okey, lekuk 3, target 100%. Paling kurang 61.8 daripada 3 ni. Lekuk 4, 23.6. Lekuk 5, 3 cara. Sama dengan 1 ataupun 618 daripada panjang lekuk 4. Kita tarik FIBO. Lekuk 4 pula. Daripada panjang keseluruhan ni. Daripada bawah ni kepada 3, kepada 4, 618 FIBO extension. Ataupun 23.6 ke 618% lagi panjang daripada lekuk 4. Kita ambil lah FIBO terbalik. FIBO retracement 100% sini sama panjang kan. Berapa lebih tu. Ni dalam julat ini. Itu FIBO kita. Dan bila anda melihat satu cycle impulse,
Itu belum cycle. Itu satu structure. Satu. Low, high. Bila dia buat satu cycle, the idea is dia akan lengkapkan motif dan korektif. Itu satu complete cycle. Selagi dia tak break high di sini, dia belum ada trend. Belum ada trend. Dia boleh reverse kalau dia buat break ke bawah. Itu dinamakan invalidation. 8 minit. Okey. Okey, ini adalah untuk structure motif. Nah, ni kita revision. Okey, korektif. Korektif terbagi kepada dua jenis. Ini korektif. Tahun depan, bulan 1, kita akan pecahkan lagi. Saya akan lagi banyak topik-topik. Topik yang sekarang ni saya taburkan banyak sangat. Orang nak dengar pun banyak sangat. Jadi apa sebab saya akan khusus sampai saya terpaksa berulang-ulang. Topik hari itu tak dapat nak cover sebabnya kita nak habiskan yang lama. Jadi tak dapat. Saya akan habiskan satu. Korektif terbagi kepada dua jenis. Satu adalah korektif tadi apabila kita nampak yang 5 lepas tu 3 dia. Terbagi kepada simple ataupun terbagi kepada kompleks. Simple terdiri daripada zigzag ataupun flat. Flat ada 3 jenis. Bergantung kepada B kat mana dan C ke mana. Dan segitiga. Okey. Yang simple ditandakan dengan A, B dan C. A, B dan C. Ini A, ini B, ini C, ini D dan E. So, saya nak habiskan topik. Saya dah boring dah bawa topik ni sendiri. Saya dah boring dah. Okey. Kompleks ni gabungan daripada 3 ni. Contohnya kita ada WXY. Ni yang ditandakan dengan WXY. Di mana sini adalah zigzag contohnya. Zigzag sini, zigzag sini, zigzag. Okey. Satu lagi adalah ini W, X dan Y. Satu lagi adalah triple. Ini triple. Maksudnya ada 3. Okey. Ada 3 set yang ada 3. 1, 2, 3. Correction berlaku. Kenapa ni pergi tengah situ? Ada 3 correction dia berlaku. Ni lupa satu. Ada 3 correction dia berlaku. Ni yang ketiga. 1, 2 dan 3. Okey, itu correction. Correction ni yang berlaku lekuk 2, lekuk 4. Okey, ni bagi cycle market yang membuat cycle 5-3. Itu cycle biasa. Ramai yang ingat semua market ni 5-3. Bergantung kepada instrumen. Depend kepada instrumen. Jadi macam mana aku nak buat Elliott wave ni? Dah pening ni. What you do is, anda pergi kepada time frame yang paling besar. Untuk instrumen tu buka dia paling besar. Tu esok kita sambung itu. Okey. Jadi cycle ada 2 jenis. Satu adalah cycle yang membuat pergerakan
pergerakan trending ataupun cycle yang membuat pergerakan sideway. Ada dua, market ni dua je. Trending dengan sideway. Dua je. Mana ada lain? Market ni dua je. Trending ke atas ataupun trending ke bawah. Sideway ke atas, sideway ke bawah. Itu je. Ganti topik. Saya nak bawa position sizing model, tapi tak ramai lagi capable untuk nak bawa topik ini. Tak ramai lagi yang boleh bawa topik ini. Kan XM. I'm talking about XM. Faham? Market, dia dua je. Sama ada structure 5-3 ataupun 3-3. Maksud saya, bila anda buka mana-mana chart, market tu dua je. Ni 5-3. Ni market 5-3. Buka chart ni nampak takut. Takut tak kalau tengok dia buat macam ni? Tu yang kita tak nak. Tu yang saya duk letak. Bang, kenapa kita tak lukis ni 1, 2, ni 3, ni 4, kan? Ni 5. Lepas tu dia buatlah ke bawah. Sedap yang kau cakap. Benda tu tak pernah jadi. Dari tahun 1896 ni, dia tak pernah jadi lagi ni. Jadi kita buat apa? Benda yang trend, kita extendkan. Jangan nak memandai nak buat dia macam ni. Faham tak cerita kat sini apa? Kita ni masih belum negara maju. Kita ni negara membangun. Faham? Sedap je. Kenapa tak lukis dia 5-3 tu habis 3? Sedap. Dia tak faham apa. Itu apa jadi? Tak pernah dalam sejarah lagi. Ni belum di Grand Super Cycle dia. Grand Super Cycle tak pernah lagi diperbetulkan. Jangan nak buat hal. Anda rasa ekonomi Malaysia tu bagus ke kalau tu berlaku? Tengok Okey. Ini adalah sewaktu ekonomi krisis. Asia ekonomi krisis. 1 minit. Okey. Baru nak cerita benda ni. Ni Asia ekonomi krisis. Ini adalah flat. Faham? A, B, C. Nampak tak kat US tak ada apa pun? US naik. Boleh? 1897. Nenek saya pun tak ada lagi. Bayangkan, tapi tiap kali yang ini jatuh, kita jatuh. Masa kita jatuh, dia tak ada apa pun. Mana satu kuat? Mana satu leading? Masa dia jatuh, COVID-19, kita jatuh awal lah. Kalau kat sini buat macam ni, anda rasa ni jadi macam mana? Ni faham tak? Kalau ini buat cerita ni, kalau yang ini, kan? Kalau yang ini, yang kita cerita semalam, kalau yang ini buat macam ni, anda rasalah yang kawan ni pergi mana? Faham? Saya sudahkan situ. Besok kita sambung. Faham tak cerita tu? Jangan nak minta sangat. Kenapa kita tak tunggu dia 5-3? Faham? Baru 5-3 dia nak suruh 5-3 kat situ. Ni anda tak fikir. Faham? Jangan tak tahu. Jangan nak minta, Dow Jones boleh sell tak?
Sedap kau sel. Aku nak pergi suruh dia naik, kau nak pergi sel. Faham? Jangan tak faham. Doa-doa kena baik-baik. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Faham? Setia kawan. Okey, jumpa lagi esok insya-Allah. Selepas ni ada instruktor-instruktor lain. Dan mintakan XM tu. Thank you semua. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Good night.